Selamat sejahtera, nama saya Elisa Chen Liangsu dari kumpulan 12 dalam kursus Integriti dan Anti Rasuah UW 000902 semester 1 sesi 2024 dan 2025 dan mengambil tajuk dalam topik keempat yaitu cabaran dalam implementasi integriti terhadap diri, organisasi, dan masyarakat. Integriti yang semakin pudar dalam segelintir kaki tangan merupakan punca berlakunya rasuah dan salah guna kuasa melibatkan sektor awam di negara ini sering menjadi isu di media massa dan laman sosial, terutamanya di dalam berita semasa seperti Berita Harian, Sinar Harian, Utusan Malaysia, dan Astro Awani. Menyadari hakikat betapa pentingnya semangat integriti diamalkan dalam penjawat awam maupun masyarakat, maka pihak pertama yang boleh memainkan peranan adalah pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Astro Awani pada 9 November 2024 di Keningau, penjawat awam yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia karena terlibat dalam rasuah mencecah hampir 50%, menunjukkan negara masih bergelut untuk membanteras rasuah. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, statistik yang direkodkan setakat Oktober lalu melibatkan penjawat awam sebanyak 43,4% atau 546 orang. Integriti adalah salah satu konsep yang merangkumi nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran yang menjadi asas kepada kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks individu, integriti merujuk kepada kejujuran, konsistensi, dan dalam tindakan dan keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Di peringkat organisasi atau institusi pula, integriti menjadi elemen penting dalam membina kepercayaan, keberkesanan, dan reputasi yang positif. Namun begitu, tidak hanya sekadar nilai yang difahami secara teori, ia perlu diterjemahkan ke dalam amalan harian. Inilah yang dimaksudkan dengan implementasi integriti. Implementasi integriti merujuk kepada usaha sistematik dan berterusan untuk menerapkan nilai-nilai integriti dalam setiap aspek kehidupan, sama ada di peringkat individu, organisasi, maupun masyarakat. Ia melibatkan pembentukan dasar-dasar yang jelas, pelaksanaan prosedur yang adil, dan penciptaan budaya yang mengutamakan kejujuran serta ketulusan. Dalam konteks organisasi, implementasi integriti seringkali dikaitkan dengan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang, pengawalan etika kerja, dan penghindaran amalan rasuah atau salah laku. Di Malaysia, isu integriti semakin menjadi perhatian, khususnya dalam sektor awam dan swasta. Berbagai inisiatif seperti penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Pelan Anti Rasuah Nasionalisme telah diperkenalkan untuk memastikan integriti menjadi keutamaan dalam takdir urus. Selain itu, konsep integriti juga memainkan peranan penting dalam membina masyarakat madani yang berdaya saing dan bertanggung jawab. Oleh itu, memahami maksud dan kepentingan implementasi integriti adalah langkah pertama ke arah membentuk sebuah ekosistem yang kukuh dan bermoral. Penerapan nilai-nilai ini bukan sahaja memperkukuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi penting, tetapi juga membantu mewujudkan kesekitaran yang stabil, adil, dan beretika bagi semua pihak.
Menurut menurut Kamal Aziz Rosli, pada 2024, kerajaan seharusnya menjadi contoh yang baik dari segi pengurusan tata kelola bagi memastikan pembudayaan nilai integriti dapat diteladani dan menjadi ikutan pihak lain. Presiden Persatuan Integriti dan Takdir Urus Malaysia, Datuk Seri Dr. Akbar Sattar, berkata, tata kelola yang baik di antara memastikan pemberian tender kerajaan melalui prosedur ditetapkan dapat membantu untuk membendung isu rasuah terus berleluasa. Selain menjadi contoh, beliau juga berkata, jabatan hendaklah memainkan peranan yang efektif untuk membantu kaki tangan di bawah mereka, termasuk berani mengambil tindakan jika terjebak isu berkaitan integriti dan rasuah. Sebagai motivasi, katanya, tidak salah sekiranya memberi penghargaan kepada kaki tangan yang berintegriti sebagai usaha memunggarkan lagi nilai itu dalam organisasi tertentu. Masyarakat kita boleh dikatakan menghadapi krisis integriti, terutamanya dalam isu rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menyatakan bahawa rasuah bagaikan sistemik di negara ini, dan apabila ada rasuah skala besar, ia tidak mungkin berlaku kalau tidak diizinkan oleh sistem. Oleh itu, perlu ada iltizam politik dan ikhtisas daripada kepimpinan atasan dan utama negara dalam memastikan isu integriti dan rasuah dikurangkan. Bukan itu saja, menanam budaya integriti dan tata kelola yang baik dalam memastikan pembudayaan negeri, integriti dan tata kelola baik, pendekatan yang menyeluruh perlu diambil. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan rasuah, pelaporan penyelewengan dan perlindungan adalah penting untuk menggalakkan amalan integriti dan tata kelola yang baik. Itu saja dari saya. Hai, nama saya Nurul Hanis Arisha binti Samsudin. Saya ingin menerangkan tentang isi saya ialah cabaran terhadap diri. Cabaran utama dalam menghadapi rasuah adalah integriti sebagai peneguh diri. Tekanan untuk memenuhi harapan atau jangkaan daripada orang lain, terutamanya dalam situasi yang melibatkan keuntungan material atau peluang untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi, seringkali menjadi godaan besar untuk terlibat dalam rasuah. Dalam persekitaran yang sangat kompetitif, godaan untuk mencari jalan pintas dalam bentuk rasuah semakin meningkat, terutamanya apabila individu merasakan rasuah sebagai cara mudah untuk mencapai matlamat hidup mereka. Di sinilah peranan integriti sebagai benteng pertahanan yang sangat penting. Integriti individu menjadi kunci utama dalam menolak tawaran rasuah untuk sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa yang memberikan keuntungan secara tidak sah. Seorang individu yang berintegriti akan sentiasa berhati-hati dalam membuat setiap keputusan dengan kesedaran bahawa tindakan tersebut bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Cabaran seterusnya ialah berkaitan dengan pendidikan dan kesedaran tentang pentingnya integriti dan bahayanya rasuah. Dalam setengah budaya atau masyarakat, rasuah dilihat sebagai perkara yang biasa atau diterima dalam usaha mencapai sesuatu. Di dalam situasi begini, individu mungkin merasakan bahawa untuk bertahan atau berjaya, mereka terpaksa mengorbankan prinsip moral dan terlibat dalam rasuah. Ini berlaku terutamanya dalam sektor yang lebih terdedah kepada rasuah seperti politik, perniagaan atau sektor awam. Pendidikan memainkan peranan besar dalam membentuk pemahaman seorang mengenai pentingnya integriti. Pendidikan tentang nilai-nilai moral dan etika usia muda dapat membantu seseorang memahami betapa pentingnya memelihara integriti dalam kehidupan mereka. Pendidikan juga meningkatkan kesedaran tentang akibat buruk rasuah bukan hanya untuk individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat dan negara jika budaya rasuah dibiarkan secara berluas-luas. Isi yang ketiga, selain itu, cabaran lain adalah tekanan sosial dan keluarga dalam menjaga integriti. Dalam masyarakat menilai kejayaan berdasarkan kekayaan atau kedudukan sosial, individu sering merasa bahawa mereka perlu mengorbankan prinsip moral atau mencapai hasil yang diinginkan. Tekanan dari keluarga untuk memenuhi keperluan hidup yang tinggi atau untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak
boleh mendorong individu untuk terlibat dalam rasuah sebagai jalan pintas. Tekanan sosial ini seringkali menghalang individu daripada bertindak mengikut prinsip integriti. Dalam beberapa masyarakat, terdapat persaingan sengit dalam kerjaya atau keinginan untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi yang mempengaruhi keputusan individu untuk melanggar prinsip moral demi memperoleh keuntungan. Tekanan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi jangkaan tertentu menjadikan integriti semakin sukar untuk dipertahankan. Seterusnya, tanggungjawab terhadap diri juga merupakan cabaran yang besar. Ada kalanya individu merasa bahawa tindakan mereka dalam menegakkan integriti tidak akan memberi impak yang besar atau dapat mengubah keadaan. Mereka mungkin berfikir bahawa satu tindakan jujur tidak akan dapat menghapuskan budaya rasuah yang sudah lama wujud. Namun, penting untuk diingatkan bahawa integriti bukan hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Apabila setiap individu berpegang teguh pada prinsip integriti, ia akan membantu membentuk masyarakat yang lebih amanah, adil dan bebas daripada rasuah. Setiap tindakan individu yang berintegriti memberi impak yang besar dalam mencegah penyebaran rasuah kerana mereka menjadi contoh kepada orang lain tentang cara yang betul untuk berdepan dengan cabaran hidup. Selain itu, cabaran terhadap diri ialah berkaitan dengan penguatan sistem sokongan. Ketiadaan penguatkuasaan undang-undang yang tegas terhadap pelaku rasuah atau kekurangan mekanisme yang selamat untuk melakukan rasuah boleh menyebabkan individu merasa tidak berdaya dalam menghadapi rasuah. Mereka mungkin berasa bahawa mereka tidak dapat melawan sistem yang lebih besar dan kuat. Oleh itu, selain integriti individu, penguatkuasaan undang-undang dan sistem sokongan yang kuat juga sangat penting dalam memerangi rasuah. Sistem pengawasan yang telus dan tegas dapat memberikan keyakinan kepada individu untuk menegakkan integriti mereka kerana mereka tahu bahawa mereka dilindungi oleh undang-undang dan mempunyai mekanisme untuk melaporkan perbuatan rasuah tanpa rasa takut dan bimbang akan ancaman. Penutup kata saya ialah pelaksanaan integriti dalam menghadapi cabaran rasuah memerlukan keteguhan hati, kesedaran diri yang tinggi, komitmen yang tidak berbelah bagi untuk sentiasa bertindak mengikut prinsip moral yang betul. Walaupun terdapat cabaran besar dalam bentuk tekanan sosial, godaan material dan kekurangan sokongan yang jelas, individu yang berintegriti akan sentiasa memilih untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan dan keadilan. Pendidikan yang berkesan, sokongan daripada keluarga dan masyarakat serta penguatkuasaan undang-undang yang tegas adalah faktor-faktor dapat memperkukuhkan integriti dalam kalangan individu. Ini seterusnya akan membawa kepada masyarakat yang lebih bebas daripada rasuah dan lebih amanah yang akan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya ialah Eliana Febianus. Nombor matriks BF24160325. Isi yang akan saya bincangkan ialah cabaran dalam implementasi integriti terhadap organisasi. Integriti merupakan benteng untuk menghalang rasuah yang melibatkan kejujuran, ketulusan, tanggungjawab dan moral tinggi. Tanpa integriti, peluang untuk terlibat dalam rasuah semakin meningkat. Ia akan merosakkan kepercayaan terhadap organisasi. Penerapan integriti dalam organisasi semakin menghadapi cabaran, iaitu yang melibatkan aspek budaya, kepimpinan, struktur organisasi, dan kekurangan latihan. Antara cabaran utama dalam melaksanakan integriti adalah budaya organisasi. Jika budaya organisasi tidak memupuk nilai etika dan integriti, usaha untuk melaksanakannya akan semakin sukar. Tanpa contoh yang baik daripada pemimpin atau sokongan yang kuat, pekerja mungkin merasa tiada keperluan untuk bertindak secara berintegriti. Budaya yang lemah boleh menyebabkan kekeliruan mengenai nilai yang betul, yang mengurangkan kesediaan pekerja untuk bertindak secara berintegriti. Oleh itu, penting bagi memastikan budaya organisasi menyokong nilai etika dan integriti di semua peringkat. Selain itu, gaya kepimpinan yang tegas dan menunjukkan teladan dalam integriti sangatlah penting dalam membentuk tingkah laku pekerja. Pemimpin yang tidak berintegriti boleh menyebabkan amalan rasuah dan tingkah laku tidak etika semakin berleluasa.
ia akan merusakkan budaya kerja dan menurunkan motivasi pekerja. Kepimpinan yang berintegriti akan mencipta suasana kerja yang sehat dan menggalakkan pengamalan nilai etika dalam organisasi. Sistem dan struktur yang lemah dalam organisasi boleh menghalang pelaksanaan integriti. Tanpa pengawasan yang efektif, pekerja mungkin melanggar peraturan tanpa takut akibat. Organisasi perlulah memastikan sistem pengawasan yang kuat, menyediakan saluran selamat untuk melaporkan penyalahgunaan dan memastikan semua pihak berperanan dalam menggalakkan amalan etika. Tanpa komitmen bersama, usaha untuk menanamkan nilai integriti akan sukar dicapai. Di samping itu, kekurangan latihan mengenai etika dan integriti akan menghalang implementasi integriti dalam organisasi. Tanpa latihan yang mencukupi, pekerja tidak akan memahami kepentingan untuk menjalankan tugas secara berintegriti dan mungkin tidak tahu menangani konflik kepentingan atau salah laku. Oleh itu, organisasi perlulah menyediakan program latihan secara berterusan bagi memastikan pekerja peka dan tahu betapa pentingnya bertindak dengan berintegriti dalam pekerjaan mereka. Kesimpulannya, bagi mengatasi cabaran dalam melaksanakan integriti, pengurus dan pemimpin perlulah mengutamakan kepimpinan yang berintegriti sebagai asas budaya etika organisasi. Kepimpinan ini dapat memupuk kepercayaan dan menyemai nilai etika dalam setiap keputusan pekerja. Organisasi juga perlulah menyediakan program latihan secara berterusan yang dapat menekankan integriti dan etika organisasi. Serta membina sistem pengawasan yang tegas dan telus bagi memastikan accountability. Usaha bersama dari semua pihak dalam organisasi sangat penting bagi membanteras rasuah dan mewujudkan budaya kerja yang beretika, yang akhirnya dapat membantu organisasi mencapai matlamat yang berdaya saing dan meningkatkan reputasinya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muazzazin binti Azlin dengan nomor metrik BF 24160376. Cabaran dalam implementasi integriti terhadap masyarakat ialah salah satu cabarannya budaya materialisme dan individualisme yang menjejaskan nilai integriti. Nilai kejujuran dan tanggung jawab sering diketepikan demi kepentingan pribadi sendiri dan untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Budaya ini mendorong individu untuk mencari kejayaan dengan cara yang tidak beretika, dan mereka juga turut mengabaikan nilai integriti. Masyarakat yang mengejar kemewahan ini cenderung memandang rendah terhadap nilai-nilai murni demi keuntungan yang lebih segera. Sikap ini memperbesarkan jurang penista dalam masyarakat karena mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Tindakan tidak beretika ini memberi kesan kepada orang lain, seterusnya kepada mereka dari mereka sendiri. Isu yang kedua ialah korupsi dan penyalahgunaan kuasa juga menjadi cabaran besar dalam memupuk integriti. Amalan rasuah sering dilihat biasa, terutama apabila pemimpin atau individu tidak jujur. Ini mencetuskan budaya ikut orang atas, di mana masyarakat menganggap bahwa rasuah dan penipuan dibenarkan dalam kalangan masyarakat. Justru ini juga turut merosakkan kepercayaan terhadap institusi dan mendorong perbuatan tidak etika. Isu yang ketiga ialah ketidakadilan sosial dan ekonomi menguji integriti masyarakat, terutama bagi golongan terpinggir yang tidak mempunyai peluang yang setimpal dengan golongan yang lain. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan menyebabkan mereka mengabaikan nilai integriti dan terlibat dalam rasuah atau penipuan. Ketidakadilan ini merusakkan struktur ekonomi dan imej masyarakat serta mengganggu kepercayaan dan integriti masyarakat. Isu yang keempat ialah cabaran integriti dalam masyarakat timbul akibat kurang pendedahan dan kesadaran tentang pentingnya integriti. Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat sukar menghargai nilai kejujuran dan tanggung jawab. Ini juga berlaku dalam kalangan generasi muda yang terpengaruh dengan tingkah laku negatif.
Pendidikan tentang integriti perlu dimulakan di sekolah dan keluarga untuk membentuk budaya hidup yang menghargai nilai etika. Isi yang kelima ialah penyebaran maklumat palsu di media sosial juga turut menjadi cabaran dalam memupuk integriti dalam kalangan masyarakat. Media sosial memudahkan penyebaran berita palsu seperti isu rasuah yang melibatkan penjawat awam, juga boleh merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap integriti penjawat awam. Kesukaran membezakan maklumat sahih dan palsu menyukarkan usaha menanam nilai integriti dalam kalangan masyarakat. Isi yang terakhir ialah kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran integriti juga merupakan cabaran utama. Tanpa hukuman yang sewajarnya, masyarakat cenderung beranggapan bahwa perbuatan tidak beretika seperti rasuah tidak akan mendatangkan akibat. Keadaan ini menggalakkan lebih banyak pelanggaran dan merosakkan nilai integriti. Tindakan tegas dan penguatkuasaan undang-undang perlu diterapkan dan perlu dikuatkuasakan lagi secara konsisten bagi mempertahankan integriti dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, rasuah merupakan bara dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mengakis kepercayaan serta merosakkan integriti di pelbagai peringkat, yaitu terhadap diri, organisasi, dan masyarakat. Imperialisme integriti yang merujuk kepada penerapan prinsip moral dan etika secara menyeluruh menghadapi tantangan besar dalam konteks ini. Cabaran implementasi terhadap diri, individu berdepan dengan dilema moral apabila berhadapan dengan situasi rasuah. Keinginan untuk memenuhi keperluan kepribadian sama ada dari segi keuangan ataupun status seringkali menjadi pendorong untuk mengabaikan nilai integriti. Tambahan pula, tekanan dari persekitaran sosial termasuk budaya membalas budi atau takut rugi boleh melemahkan prinsip moral seseorang. Oleh itu, cabaran utama di peringkat diri adalah kekuatan untuk kekal berpegang kepada prinsip walaupun berdepan godaan dan ancaman. Oleh itu, cabaran terhadap organisasi rasuah pula sering berlaku akibat sistem pentakdiran yang longgar atau kekurangan pengawasan. Cabaran besar adalah mewujudkan budaya kerja yang menegakkan integriti. Dalam organisasi, sukar bagi individu yang berintegriti untuk melawan arus tanpa resiko kehilangan pekerjaan atau reputasi. Justru, penekanan kepada ketulusan, penguatkuasaan undang-undang, dan perlindungan memberi maklumat adalah langkah penting untuk menangani cabaran ini. Cabaran implementasi terbesar terhadap masyarakat adalah normalisasi rasuah sebagai cara hidup. Apabila rasuah diterima sebagai perkara biasa, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi awam dan sistem keadilan. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan sosial, peningkatan kesamaratan, dan kemerosotan nilai moral. Usaha untuk memupuk kesadaran masyarakat tentang akibat negatif rasuah memerlukan pendidikan, pendedahan media, dan peranan pemimpin masyarakat sebagai teladan. Oleh itu, imperialisme integriti berperanan sebagai benteng kuku dalam memerangi rasuah. Namun, cabaran yang dihadapi adalah kompleks dan memerlukan usaha kolektif. Individu perlu memiliki keberanian moral untuk menolak rasuah. Organisasi harus mewujudkan sistem pentakdiran yang telus, dan masyarakat mesti bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan terhadap integriti hanya dengan pendekatan holistik dan berterusan. Cabaran ini dapat diatasi membawa kepada sebuah sistem yang adil dan sejahtera. Sekian, terima kasih.